critically evaluate. Lihat secara Pemikiran kritis. secara kritis. Belum tentu dia betul. Kita kena baca lah. Tetapi untuk kita tahu betul tak betul, kita kena tahu dulu kan. Kalau kita tak tahu, macam mana kita tahu betul tak betul lah. Doktor, macam mana kita nak tahu critical evaluate ni? Tadi doktor kata doktor nak terangkan ada dia punya cara baca. Okey, sekarang macam ni. Balik pada tadi, yang pertama sekali, bila kita baca mana-mana artikel ni, yang bahagian literature dia, kalau kita nak baca pun mungkin tak berapa penting sangat. Pasal mana-mana pengkaji tu, kemungkinan besar literature dia lebih kurang sama je. Kan? So it's not that important. Tapi balik kepada metodologi dia, itu kita tengok. Okey, dan metodologi pula, kita tengok 4 perkara tadi. Okey, kita tengok reka bentuk, kita tengok pensampaian, kita tengok instrumen dan kita tengok analisa data. Okey, bagi setiap satu ni, first of all, whatever yang dipilih tu dia mesti justify. Jadi anybody that writes with a justification, kemungkinan besar they know what they are writing. Saya dah bagi contoh tadi kan? Okey doktor, sudah tadi. Okey, yang contoh saya bagi tadi kan? Jadi jawapan yang sebegini, satu ujian T bebas telah digunakan dalam kajian ini. Tak boleh diterima. Okey? So, mesti je bagi sebab. Boleh nampak slide saya? Boleh doktor. Boleh doktor. So, dia mesti bagi sebab. Jadi, kalau dia bagi sebab, salah satu tanda memang dia buat benda tu betul kot. Itu satu. Yang kedua, nanti kita akan lihat berkaitan dengan instrumentasi pula. Pasal instrumentasi ni, paling penting ialah dia akan menghasilkan kesimpulan kan? Betul tak? Tapi kalau katalah, sama macam kes nikah tadi. Wali dia tak sah. Kita ambil instrumen tu tak valid. Macam mana boleh terima ke? Satu isu yang paling besar lah, saya tak tahu kalau awak nak tegur atau tidak. Syira cikgu sekolah? Ya doktor. Awak guru cemerlang tak? Guru pakar tak? Oh tak. Awak tahu kan, even guru cemerlang, guru pakar ni ada orang soal dia punya cemerlang kan? Betul? Betul. Tapi ingat guru cemerlang ni gaji dia besar tu. Ya. Kalau ikut dari segi pangkat dia Jusasi tu, guru cemerlang ni. Tapi guru cemerlang pun dipersoalkan oleh guru-guru bidang yang sama kan? Jadi bermakna macam pelantikan tu diragui, kesahan dipersoalkan, betul? Betul. Jadi ada masalah lah kat situ. Tapi kalau katalah memang mereka bagus, segala buat tu bagus, maka tentu sekali lah mereka layak lah. Jadi soalan paling penting, siapa yang patut kata mereka ni bagus? Kira sampai dia layak dapat guru cemerlang, guru pakar gaji besar, yang mengatakan dia ni bagus. Jemaah Nazir. Masalah Jemaah Nazir tahu ke? Instrumen. Bukankah lebih baik tengok pencapaian pelajar dia? Betul tak? 5 tahun dia mengajar, tengok murid dia punya performance. Betul? Dan murid dia pula boleh tengok pula markah dia buat macam mana? Markah dia aras rendah ke aras tinggi kan? So, kenapa tak analisa data ni? So, kalau kita bergantung pada Jemaah Nazir, berdasarkan observation dia, semasa dia berlakon pada hari itu kan? Pada hari itu dia berlakon lah. Betul? Nazir datang, dia tunjukkan pengajaran paling baik dalam dunia. Kan? Pada hari itu, anda tahu kan pasal sampling? You cannot based on one observation, betul tak? Dan observation tu, kalau dia bagi tahu apa jadi? Berlakon lah. So, macam mana? Observation ni sepatutnya dia pun tak tahu kan? Bermakna itu semua langkah-langkah dalam proper penyelidikan. If you don't follow that systematic punya way, whatever data you dapat tu, kesimpulan dia kemungkinan besarnya tak betul. Jadilah type 1 error. Nampak? So, research is telling us the right thing to do. But of course, as we are right now, maybe we are not practicing the whole thing lah. Itu ada isu kat situ lah. Okay. Jadi balik pada tadi. Kalau guru pakar dia lantik based on betul punya data, based on right instrument,
tak ada siapa boleh question. Memang betul lah. Tapi, no. So, looking at, saya kata dia lah, kita patut tengok pencapaian murid dia. So, cikgu yang nak dilantik sebagai guru pakar ni kan, patut tunjukkan bukti pencapaian pelajar in terms of markah dia, ujian dia, kertas ujian, semua dia simpan. Itu yang nak tengok. Kan? Bukan perception guru lain, tak ada. So, using the wrong instrument may cause the result not to be valid. Okay? So, in our case nantilah, hopefully next week ke, kita tengok balik, pastikan bahawa when somebody writes an article, data dia tu datang pada instrumen yang betul, valid and reliable. Dua perkataan penting tu. Okay. So, that's all I think for today. Any question? Tak ada lah? Tak ada ya? Okay, tak ada. So, kita berhenti ni. Okay, for everybody ya? Satu lagi doktor. Satu lagi doktor. Ya. Berkait dengan yang tadi waktu beberapa minit lalu doktor bincangkan explain kepada kita kalau kita gunakan t-test itu kita tak perlu gunakan soal selidik. Lalu kita apa yang kita gunakan kalau kita gunakan soal selidik doktor? Okey, nanti jap. Ingat t-test ni data dia kenapa? Scale. Correct, Hairul? Ya doktor. Okey, kalau single item is it scale or ordinal? Kalau single item is it scale ke ordinal? Ordinal doktor. Ordinal. Jadi bermakna kalau single item tak layak pakai independent t-test. Boleh kot? Setuju lah? Boleh. Okey. Tapi ada masa boleh gunakan t-test tu. Masa bila? Bila item tu dijumlahkan menjadi construct. Boleh kot tak? So instead of having one item, dia ada banyak. Okey, saya sebut contoh lah. If I can find the slide. Okay. Okey, boleh nampak tak slide ni? Boleh. Boleh Dr. Okey, ini contohnya di mana Boleh doktor, boleh. item tu membentuk construct. Contohnya ni ya. Faktor 1 ni ada 1, 2, 3, 4, 5 ni. Nampak tak? So, kita tak kira satu item. Kalau satu item ni tak boleh pakai t-test. Tapi bila kita boleh tunjukkan dia satu construct, maka ini boleh pakai t-test. Boleh ikut? So, ayat dia berbunyi, Boleh doktor. jika item tu boleh membentuk satu construct, then layak pakai t-test. Jika tidak, pakai main week ni you je. Okay? Okay. So I say lah, I think kita tunggu lagi minggu akan datang especially bila anda buat ujian-ujian statistik yang ada tu, dan mungkin akan lebih ingat lah kerana akan guna berulang-ulang. Sehari ini masih lagi di peringkat teori. Baik doktor, terima kasih doktor. Okay ya. So kalau tak ada soalan berbangkit, kita jumpa insya-Allah minggu depan. Baik doktor. Thank you, doktor. Okay, Terima kasih, Terima kasih doktor. Thank you, doctor. Okay, for Yulu and your friends, Terima kasih doktor. Hannah, hopefully this satisfy you. Hannah, is it enough for you to understand for today? Are you still there? Is the English enough for you today? Yulu. Yeah, I'm here. Okay. So for the English speaking students, so is the English enough for you today? Thank you doktor. Yeah.
Yes, okay, you will say yes. Hana, is it Yulu, yes or yes. no today? Yes. Hana nak orang ni? Maybe Hannah isn't So- here. So Hana has gone off. Okay, ya? Thank you, So, see again dokter. next week, insyaAllah. Sehat-sehat, dokter. Ya dokter, terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat, dokter. Okay, insyaAllah. Okey doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.